Ini bersama saya Watif Eza untuk Stadium RTM. Skuad bowling negara akan berangkat ke Singapura selepas Aidilfitri bagi menyertai saingan antarabangsa Klasik Sonic dari 18 hingga 21 April. Menurut atlet bowling negara Natasha Muhammad Ruslan, ia akan menjadi kejohanan sulung disertai skuad itu tahun ini. So lepas raya ni saya dengan tim akan ke Singapura untuk first tournament kita orang Sonic, dan baru start ada open tournament, and tahun ni kita orang punya fokus is more on Asian Championship. Beliau meraih gelaran dunia selepas menewaskan rakan senegara Sin Lee Jane dalam acara individu pada kejohanan dunia di Salmiya, Kuwait Oktober tahun lalu. Kejayaan itu sekaligus menamatkan kemarau 12 tahun Malaysia untuk merangkul gelaran dalam acara individu. Ia kali terakhir dilakukan Jacqueline Sijor pada tahun 2011 di Hong Kong. Kejohanan Badminton Asia BAC 2024 di China. Pemain perseorangan negara Li Zijia melangkah ke suku akhir selepas cemerlang mengalahkan pemain Taiwan Zhou Tianqin semalam. Pilihan ke-8 kejohanan itu mengesahkan kemarahan dalam tempoh 39 minit. Saingan berlangsung di Pusat Sukan Olimpik Ningbo menyaksikan Zijia menang 21-15, 21-17. Keputusan itu merupakan kemenangan keempat Zijia daripada 9 pertemuan dengan pemain Taiwan berkenaan. Zijia akan menentang pilihan ketiga kejohanan Jonathan Christie dari Indonesia pada peringkat suku akhir hari ini. Turut mengikuti jejak langkah Zijia ke suku akhir adalah dua beregu lelaki negara, Aaron Chia, So Wo Yik dan pasangan Goh Zeifei Nur Izzuddin Romsani. Aaron Wo Yik bagaimanapun terpaksa berhempas pulas sebelum mengatasi wakil Jepun Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura 21-18, 14-21 dan 21-14. Kemenangan itu menyaksikan pasangan negara mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas lawan sama selepas turut menang ketika pertemuan pertama mereka di pusingan kedua terbuka India Januari lalu. Turun selaku pilihan keempat, Aaron Wo Yik akan berdepan pasangan China yang juga pilihan ketujuh Liu Yu Chen O Zuan Yi bagi perebutan tempat ke separuh akhir. Dalam satu lagi aksi, pasangan di ranking ke-19 dunia, Zeifei Nur Izzuddin tidak perlu menggunakan banyak tenaga untuk mara. Ini selepas lawan dari China, He Jiting dan Ren Xiangyu menarik diri pada set kedua akibat mengalami kecederaan. Sebelum itu, pasangan negara telah pun memenangi set pertama dengan catatan 21-11. Cabaran getih menanti mereka di suku akhir hari ini berdepan pemenang emas Olimpik Tokyo dari Taiwan, Liang Wang Qilin. Skuad wushu negara bakal menggunakan khidmat jurulatih wanita dari China untuk membimbing atlet pelapis bagi acara Taulu. Presiden Persekutuan Wushu Malaysia WFM Datuk Chong Kim Fat menyatakan perkara itu sudah mendapat lampu hijau daripada Majlis Sukan Negara MSN. Beliau menyifatkan kehadiran pengendali berkenaan bakal memberi impak besar dalam arena wushu negara. Satu good news juga, baru dapat kelulusan dari Majlis Sukan Negara. Kita sudah dibenarkan Persatuan Wushu Malaysia akan ambilkan satu full-time coach wanita. Setakat ini, skuad kebangsaan memiliki 3 jurulatih lelaki dengan seorang jurulatih lelaki secara sepenuh masa untuk program podium dari China. Jurulatih tersebut kini berada di Beijing dan mempunyai sebuah akademi wushu di sana. Sementara itu, Sukan Wushu berdepan tempoh kritikal untuk mencari pelapis yang berprestasi tinggi sejak 2018. Ini menjadi kerisauan utama WFM bagi mencari pengganti atlet sedia ada. Bagaimanapun, Persekutuan berkenaan telah mengambil beberapa langkah bagi mencari jalan penyelesaian. Untuk kita semua sambut sebagai sebuah keluarga. Untuk persoalan persatuan, kita sedang kerjasama dengan Majlis Sukan Negara. Walaupun kita sudah banyak cara, kita anjurkan lebih pertandingan di antarabangsa, ambil dan juga di kebangsaan.
Wushu Malaysia ketika ini menghadapi tempoh kritikal untuk mencari bakat bagi tempoh 2025 hingga 2028. Beliau juga memaklumkan beberapa atlet wushu seperti Tan Cheong Min akan mencapai tempoh persaraannya tidak lama lagi. Pengurusan Kedah Darul Aman KDAFC dijangka memberi penjelasan berhubung beberapa perkara yang melanda kelab itu minggu depan. Pemilik majoriti kelab Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata pihaknya dalam pertimbangan mengadakan sidang media bagi menjawab segala persoalan berhubung kemelut dialami. Perkara itu dimaklumkan bagi mengulas laporan media Selasa lalu yang menyebut Liga Bola Sepak Malaysia MFL tidak menolak kemungkinan hanya 12 pasukan akan beraksi dalam saingan Liga Super musim ini. Menurut laporan itu, ia selepas status KDAFC masih menjadi tanda tanya kerana belum dapat menyelesaikan tunggakan gaji yang membelenggu pasukan itu musim lepas. Suku akhir pertama saingan Liga Eropah, Liverpool diaibkan di laman sendiri selepas tumpas 0-3 ke atas kelab dari Itali, Atalanta. Skuad The Reds diketuai Kapten Virgil van Dijk gagal merobek gawang pasukan pelawat meskipun memiliki lebih 70% penguasaan bola. Jaringan pertama Atalanta dihasilkan pada minit ke-38 menerusi penyerang Gianluca Scamacca. Enggan dimalukan di hadapan penyokong sendiri, pengendali Jurgen Klopp bertindak memasukkan Mohamed Salah, Andy Robertson dan Dominic Szoboszlai pada awal babak seterusnya. Namun, percaturan itu tidak berhasil selepas Scamacca menambah gol kedua pasukan pada minit ke-60. Hasrat The Reds untuk bangkit akhirnya terkubur dengan jaringan ketiga Atalanta yang dijaringkan pemain tengah Mario Pasalic pada minit ke-83. Kekalahan 0-3 meletakkan Liverpool dalam tugas sukar menjelang pertemuan kedua pada 19 April di tempat lawan. Kedutaan Brazil di Rom mempamerkan jentera McLaren MP44 milik mendiang Ayrton Senna di sebuah muzium otomotif di Turin, Italy. Ia bagi mengenang hampir 30 tahun pemergian legenda Formula 1 itu. Jentera itu digunakan Senna untuk mengguli 15 perlumbaan pada 1988 seterusnya bergelar juara dunia di Lita Suzuka, Jepun. Juara dunia 3 kali itu meninggal dunia pada 1 Mei 1994 semasa berusia 34 tahun. Mendiang terlibat kemalangan semasa perlumbaan Grand Prix San Marino di Lita Imola, Itali. Jentera McLaren MP44 Senna remuk pada bahagian belakang akibat impak melanggar dinding konkrit. Mendiang disahkan meninggal dunia tidak lama selepas itu oleh pasukan perubatan. Sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Selamat Hari Raya Aidilfitri.